Inilah kesan perkara mungkar yang contoh yang saya bagi tadi ialah perkara mungkar ikut statistik anak tak sataraf ataupun kes buang bayi. So puncanya apa? Ni punca. Boleh nampak punca? Boleh. Boleh nampak? Alhamdulillah. Puncanya yang ni seperti saya kata. Kan? Ada orang tak setuju je, betul. Ada orang tak setuju sebab dia fikir secara logik akal. Tapi Islam dah gariskan panduan dia. La taqrabuz zina, ni satu contoh dia punya hadis. Jangan kamu dekati zina, tapi kita ni sibuk dekat dengan zina. Dekati zina adalah contoh dia punya step ataupun langkah lah couple. Nanti couple gambar bawah tu kan. Ada seorang lelaki, ada seorang perempuan. Dia ada 3 syaitan ni. 2 syaitan ni macam ketua lah. So yang ni anak buah dia. Dia yang buat kerja ni. Yang tu untuk couple. Sebab tu saya kata ni ada firman dalam surah Al-Isra ayat yang ke-32, dan janganlah kamu dekati zina kerana sesungguhnya ianya perbuatan fahisyah ataupun perbuatan terkutuk dan buruk padanya. Allah dah bagi siap-siap dah warning. Cuma kita tak dengar. Okay. So ini katakan bahana seks bebas, katakan tidak pada pergaulan bebas lelaki dan perempuan. Dekat sekolah kita pun ada yang berlaku. Sebab tu saya kata kalau boleh pergaulan bebas ni maksudnya apa? Maksudnya dia terlalu bebas. Ni gambar yang sampai kat saya, gambar yang tak sampai, wallahualam kan. So awak pun tahu siapa, awak pun tahu kawan awak tu macam mana kan. Sebab tu saya kata bila kita nak mencegah perkara mungkar, kalau kita tahu benda tu, kita wajib tegur benda tu. Sama ada guna teguran secara lisan ataupun tangan, ataupun kita ada kuasa sebagai contoh kita PRS. Kawan kita berkapal dengan kau jangan naik kapal. Saya dah kongsikan dekat kelas-kelas yang saja terlepas macam mana nak katakan tidak kepada couple, atau kalau betul lelaki tu betul-betul nakkan kita, perempuan awak kena tahu cara-cara dia Yang tu untuk punca. Dan sebenarnya dia punya hukum menangani kemungkaran, hukumnya adalah wajib. Maksudnya ada tiga cara menangani kemungkaran. Yang pertama ialah melalui tangan. Dia ada hadis lah. Saya tak sentuh hadis ni, saya bacakan terus punya terjemahan ataupun intisari hadis tersebut. Yang pertama ialah tangan, yang kedua lisan, yang ketiga ialah hati. So apakah yang maksudkan dengan tangan? Tangan ialah kuasa mengikut kemampuan dan bidang kuasa. Sebagai contoh, kita ni ketua kelas, kita ialah pengawas, kita adalah ketua masyarakat, kita adalah PRS, kita adalah ketua kelab dan sebagainya. Maksudnya kita kena, anda kata nampak kawan kita melakukan maksiat ataupun kemungkaran, ataupun kawan kita tak solat, ni contoh So macam mana kita nak tegur? Yang pertama, kalau kita pengawas, kita ronda dalam kelas, ada kawan kita memang tahu dia boleh sembahyang ataupun lelaki tak ada uzur kan. So kita ajak dia pergi sembahyang, kita tegur dia, ataupun kita kata pergilah sembahyang, kita tegur dengan cara yang baik lah. So anda kata tak berjalan juga, dah lisan dah, so kita kena lapor kepada yang pihak atasan ataupun guru disiplin lah kalau anda kata ternampak benda kemungkaran tersebut. So saya dah huraikan dua, tangan dan lisan. Yang ketiga, anda kata kita tak ada apa-apa jawatan. Kita bukan ketua kelas, kita bukan penolong ketua kelas, kita bukan pengawas, kita bukan PRS, kita biasa-biasa je. Kita pun jenis pendiam. Maksud apa yang boleh buat ialah kita benci dalam hati. Okay, maksudnya kita benci maksud tersebut. Kita bukan benci orang Kita benci maksud tersebut, kata aku benci maksudnya. Dengan berazam kita tak melakukan dosa yang sama ataupun kemungkaran yang sama, dan pada masa yang sama kita doakan supaya kawan kita yang lakukan kemungkaran tersebut diberikan hidayah untuk bertaubat. Sebab mungkinlah sebab doa kita doakan kawan kita, dia boleh berubah. So yang tu untuk 3 cara ataupun 3 kaedah untuk menangani kemungkaran. Okay. So hikmah menangani kemungkaran 3 sahaja saya bacakan. Dapat meningkatkan kualiti melalui nasihat dan teguran. Maksudnya bila orang tegur kita berubah ke arah yang lebih baik. Ataupun kawan kita tegur kawan kita nak kita berubah menjadi yang lebih elok ataupun tak melakukan maksiat, supaya
kita lebih tenang dalam hidup lah. So yang tu yang pertama. Yang kedua, mewujudkan masyarakat yang harmoni kerana bersikap prihatin. So kalau tengok yang pertama yang warna biru ni, dia lebih kepada diri sendiri. Yang kedua yang warna purple, dia lebih kepada hikmah kepada masyarakat. So, masyarakat yang harmoni kerana bersikap prihatin. Kalau nak jawab dalam soalan exam, melahirkan ataupun mewujudkan masyarakat yang harmoni. Sebab kalau kita tengok di sekitar kawasan di sekitar kawasan Bukit Kapar ni, so ada program sekolah yang sekolah buat, contoh Merta Desa. So ada AJK PIBG datang tolong, itulah harmoni. Tapi untuk kes-kes disiplin macam Mamak Rempit kan, so masyarakat sekitar kurang peka sebab mungkinlah bukan anak dia. Dan kalau mungkin dia dah tegur pun, anak jiran dia dah tegur tapi jirannya tak ambil, tak kisah pun. Sebab tu pentingnya bila kita menangani kemungkaran ni secara sama-sama dan kalau boleh kita libatkan masyarakat tu sendiri. Tu yang kedua lah. Yang ketiga, negara aman sejahtera kerana mendapat keredaan Allah. So saya bacakan sedikit dia punya terjemahan hadis. So kenapa kita kena tegah kemungkaran ataupun cegah kemungkaran ataupun tegur kemungkaran yang berlaku depan kita. Yang maksud surah Al-Anfal ayat yang ke-25, dan jika dirimu dan jaga dirimu daripada sesaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim sahaja antara kamu secara khusus. Ketahuilah bahawa Allah sangat berat siksaannya. Itu yang pertama lah. So yang kedua, untuk dari segi kita punya hadis daripada Imam Tirmizi dan Abu Dawud yang bermaksud sesungguhnya apabila manusia melihat kemungkaran tetapi tidak mengubahnya dengan tangan, hampir-hampir Allah menurunkan azab kepada mereka. Mereka ni termasuk dengan orang-orang yang tak tegur kemungkaran tersebut.